اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 52. Surat 52 baris atas sekali. Muka surat 52 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kaifiyah mengucap, kaifiyah yang kita sebut kaifiyat, itu bahasa Melayu kita kaifiyat, kaifiyatun. Kaifiyah ni cara, kaifiyah cara, kita sebut kaifiyat, gitu. Bahasa Melayu kita dah kaifiyat, kaifiyatun, kaifiyah, kaifiyah cara mengucap, cara menyebut akan la ilaha illallah. Cara mengucap, yakni cara menyebut akan la ilaha illallah. Kita kalau sebut mengucap ni kok asyhadu an la ilaha illallah lah kan. Orang yang nak masuk Islam kena mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi kita ni la ilaha illallah pun terkadang kita sebut sebagai mengucap. Orang yang contohnya nak meninggal dunia, nak mati, kita kata ajar mengucap tu. Ajar mengucap tu bukan ajar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maksud di situ ajar mengucap adalah kita ajar la ilaha illallah. Orang kafir nak masuk Islam, kena mengucap lah. Maksud di situ asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lah. Kita cakap tu lah, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan mengucap juga maksudnya adalah la ilaha illallah. Jadi di sini ni mengucap di sini dengan maksud kata la ilaha illallah. Dia mengucap. Apa makna mengucap? Mensaksi. Mensaksi itu asyhadu, aku naik saksi. Dan mengucap ni maksud dia apa? Daripada perkataan mana? Mengucap. Kalau orang macam tak sedar, kita pun kata mengucap. Kenapa macam dia hilang kawalan, hilang kontrol, kita pun gigi peringat, perbanyakkan mengucap tu. Di situ maksud apa tu? Perbanyakkan mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah ke la ilaha illallah. Kemudian mengucap tu, apa maksud mengucap? Ucap ni cakap tau. Makna orang kata berilah ucapan sikit. Ucap tu cakap. Dan mengucap
Apa dia? Berkata-kata. Ke mana? Mengucap dua kalimah syahadat. Mengucap akan la ilaha illallah. Gitu. Mengucap ni makna berkata-kata tau. Ke mana bahasa kita? Kita faham sebenarnya, tapi sebenarnya maksud dia apa? Mengucap ni. Kata. Mengucap dua kalimah syahadah kalau nak masuk Islam dengan makna kata. Kata akan dua kalimah syahadah. Ajar mengucap dengan makna ajar kata la ilaha illallah. Kan ucapan ni kan perkataan kan. Oh, ucapan yang ucapan yang benar. Mana apa tu? Cakapan yang benar. Kan gitu. Mana mengucap ni mengata. Mengucap akan dua kalimah syahadah dengan makna mengata akan dua kalimah syahadah. Ajar mengucap orang nak mati dengan bahawa ajar supaya dia kata la ilaha illallah. Gitu. Kita ni cakap pandai. Apa benda kita cakap tu makna dia? Makna dia kita faham lah. Kita faham tau. Tapi kalau tanya betul benar, apa makna dia? Tak kerti nak jawab. Mana mengucap ni kata lah. Kalau sini kau kata la ilaha illallah. Sebab kita bicara sekarang adalah la ilaha illallah. Yang terdahulunya bicara berkaitan dengan nafi dan isbat. La ilaha illallah. Nafi dan isbat. Jadi sekarang ni pembicaraan adalah la ilaha illallah. Mengucap ni maknanya kata akan la ilaha illallah ataupun sebut akan la ilaha illallah. Gitulah. Itu maksud mengucap. Nak masuk Islam kena mengucap dua kalimah syahadah, kena kata dua kalimah syahadah. Kaifiyah mengucap, cara kita nak kata la ilaha illallah. Dan telah berkata ulama bahawa mesatukan Allah. Mesatukan Allah. Mana apa ni? Mentauhidkan Allah. Mesatu mana? Mensatukan Allah. Bukan mengsatu dengan makna menyatukan Allah dengan makhluk. Mensatukan Allah dengan makna mentauhidkan Allah. Mentauhid tu mengsatukan, mengesakan. Tapi kalau sebut kata mengsatukan Allah ni jadi janggal sikit lah. Kalau kata mengesakan Allah, baru mengesakan Allah. Sini mengsatukan Allah dengan makna mengesakan Allah dengan makna mentauhidkan Allah. Dan telah berkata ulama bahawa mensatukan Allah mana mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dengan la ilaha illallah. Apabila kita mengucap atau surat kalimah ini jua, kalimah la ilaha illallah tanpa ditambah dengan Muhammadur Rasulullah. Dia hanya mengucap, dia hanya menyebut, mengatakan ataupun menulis, surat ni menulis kalimah ini jua, kalimah la ilaha illallah jua, tanpa menyebut, tanpa menulis akan Muhammadur Rasulullah. Jadi la ilaha illallah sahaja. Makna mengsatukan Allah, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dengan la ilaha illallah. Apabila kita mengucap atau surat atau tulis
kalimah ini la ilaha illallah jua tanpa ditambah dengan Muhammadur Rasulullah, maka eloklah. Ini sunat. Maka eloklah, yang ni sunatlah kita ingat di hati kita Muhammadur Rasulullah bersama, kemudian daripadanya, kemudian daripada mengucap, atau mengsurat, menulis akan kalimah la ilaha illallah. Eloknya sunat dia gitu. Kalaulah kita hanya kata la ilaha illallah tanpa ditambah dengan Muhammadur Rasulullah, ataupun kita surat, kita tulis la ilaha illallah tanpa kita tulis Muhammadur Rasulullah, maka eloklah, mana sunat kita ingat di hati kita Muhammadur Rasulullah bersama, kemudian daripada mengucap ataupun surat, menulis akan la ilaha illallah. Sebab terkadang memang kita hanya disunatkan mengucap, menyebut la ilaha illallah jua, kita tidak disunatkan mengucap ataupun menyebut Muhammadur Rasulullah. Kan tak ni? Ada ketika memang kita disunatkan hanya mengucap, menyebut la ilaha illallah, tidak disunatkan kita ditambah dengan Muhammadur Rasulullah. Ada ketika seumpama tu, maka kita pun hanya mengucap, menyebut akan la ilaha illallah saja di lidah kita. Kita tidak tambah akan Muhammadur Rasulullah, sebab tak sunat pun kita tambah dengan Muhammadur Rasulullah. Maka ketika kita tidak disunatkan tambah dengan kata, dengan ucap ni katalah, bukan di hati. Kita tidak disunatkan tambah dengan Muhammadur Rasulullah, maka Muhammadur Rasulullah tu kita eloknya, sunatnya kita ingat di hati. Mana contoh hanya disunatkan mengucap, menyebut la ilaha illallah? Contohnya ketika kita nak talqinkan orang yang mati. Kita nak talqinkan orang yang mati, tidak disunatkan tambah dengan Muhammadur Rasulullah. Sebab Nabi suruhnya laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan, ajarkan oleh kamu akan orang yang hendak mati, talqin ajar la ilaha illallah. Nabi tak suruh tambah Muhammadur Rasulullah. Hanya Nabi suruh talqinkan ajar orang yang hendak mati hanya dengan kalimatut tauhid la ilaha illallah jua. Nabi tak kata laqinu mautakum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi tak kata gitu. Nabi hanya suruh ajar la ilaha illallah. Maka kita hanya disunatkan ajar la ilaha illallah, kita tidak disunatkan ajar Muhammadur Rasulullah. Sebab di saat tu hanya fokus kepada kalimatut tauhid la ilaha illallah. Hak Muhammadur Rasulullah yang menyampaikan hukum syariah kepada kita, tak ada dah kita nak mati dah. Tak ada dah semayang, tak ada dah puasa, tak ada dah perintah-perintah syariat yang dibawa datang oleh Rasulullah, tak ada dah. Habis dah hak kewajipan hukum syarak yang disampaikan oleh Rasulullah, tak ada dah.
Selepas daripada tu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nak menghadap Allah ni hanya fokus kepada la ilaha illallah. Ada ni. Tapi lepas daripada mati sampai ke mahsyar, Nabi Rasul, semua Nabi Rasul boleh bagi syafaat kepada umat, terutama Nabi SAW. Ada syafaat besar dan ada syafaat kecil milik Nabi SAW. Tapi pembicaraan kita menuruti syariat yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai Rasul sudah terhenti di situ. Terhenti di kematian. Jadi di saat nak mati hanya fokus kepada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi hanya menyuruh lakinu mautakum la ilaha illallah jua. Tidak Nabi suruh tambah bersekali dengan Muhammadur Rasulullah. Ini kedudukan kalimatut tauhid. Ini kita maklum sangat dah. Dan saya pun sudah sebut berulang kali berkaitan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Nabi kata selebih berzikir la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Selebih-lebih barang yang aku kata dan selebih-lebih barang yang Nabi-Nabi sebelum aku kata. Apa dia? La ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci syurga la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah serta di hatinya mengiktikadkan la ilaha illallah masuk syurga. Ini kedudukan la ilaha illallah, kalimatut tauhid, kalimah mengsatukan, mengesakan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah pada zat, mentauhidkan Allah pada sifat, mentauhidkan Allah pada perbuatan, terutama mentauhidkan Allah pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mulut la ilaha illallah, sebaliknya hati mensyirikkan Allah pada perbuatan, maka tak ada nilai mulut kata la ilaha illallah. Hak mensyirikkan Allah pada perbuatan inilah akhir-akhir zaman ni banyak golongan-golongan yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Termasuk di kalangan mereka yang tidak disangka-sangka terpesong. Mereka yang tidak disangka-sangka terpesong ni orang agamawan yang tidak disangka-sangka terpesong. Sebaliknya mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan, seumpama i'tiqad Mu'tazilah Qadariyah. Sekarang ni banyak mereka yang berpegang dengan i'tiqad Mu'tazilah Qadariyah, mengesakan Allah pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan, tidak mengesakan Allah pada perbuatan. Ini kemah molek. Perbuatan Allah hanya sebahagian, yang besar-besar tu perbuatan Allah. Hak berlaku di kita kecil-kecil ni, gerak diam ni, bukan lagi perbuatan Allah, perbuatan hamba sendiri dengan keizinan Allah. Tapi Allah yang gerak diamkan hamba, tidak, hamba sendiri dengan keizinan Allah. Apa makna Tuhan izin? Tuhan tidak halang, Tuhan tidak sekat, Tuhan beri upaya dah. Tuhan beri upaya, Tuhan beri kuasa, Tuhan beri tenaga, Tuhan beri kudrah. Upaya, kuasa, kudrah itulah yang menggerak diamkan. Itu jelas nyata Mu'tazilah Qadariyah yang mensyirikkan Allah pada perbuatan, hukam muttasil pada perbuatan. Ketika kita bicara berkaitan dengan atau wahdaniyah, sifat yang keenam dahulu. Tuhan beri upaya dah, Tuhan beri tenaga dah. Tuhan pun tidak menghalang hamba yang gerak diam sendiri, pilih buat baik, pilih serta buat perkara baik,
pilih serta buat perkara jahat, maka hamba yang memilih dan melakukan siri baik dan jahat, hamba akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Kalaulah pilihan dan perbuatan tu adalah tetap perbuatan Allah, macam mana pula hamba yang tidak ada apa-apa kena bertanggungjawab pada hari akhirat? Tak logiklah seumpama tu. Itu akal Mu'tazilah yang terpesong, yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sekarang ni timbul isu-isu ni sekarang ni. Ada orang bangkitkan, ada mereka yang terang-terang mensyirikkan Allah pada perbuatan, maka ada orang highlightkan, dia ni mensyirikkan Allah pada perbuatan. Barulah orang perasan, gitu pegangan dia. Tapi yang mensyirikkan Allah pada perbuatan, dia mengulangi balik hujah dia tu. Mengulangi balik hujah dia, hak mensyirikkan Allah pada perbuatan tu. Tapi tak katalah dia mensyirikkan Allah. Tapi apa yang diulangi, apa yang dipertahankan adalah mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tak ada la ilaha illallah. Ini kalimah tauhid, ini kalimah la ilaha illallah. Kan ada kan? Kami datang untuk bawa kalimah la ilaha illallah. Apa makna? Kami bawa kalimah la ilaha illallah. Maknanya kalimah la ilaha illallah tulis khauk molek, bubuh dalam frame, lepas tu pakat bawa gitu. Dah bawa kalimah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah budak frame molek, lepas tu pakat bawa. Maknanya bawa kalimah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami bawa? Kami bawa ini pembicaraan akidah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan iman untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ni kena bawa molek ni. Jangan duk fikir-fikir ni. Hak bab iman ni tak nak fikir-fikir. Kena ajar molek. Kena jelaskan molek apa maksud kami bawa kalimah la ilaha illallah. Kalimah mengesakan Allah. Kena jaga pula situ. Jangan terhenti hanya di kalimah la ilaha illallah. Tak letak sempadan molek, dia boleh terundur pula kepada Jabariyah. Jaga pula situ. Hak Qadariyah mensyirikkan Allah pada perbuatan, hak tu dia punah awal-awal dah di kalimat tauhid la ilaha illallah. Comel dah kalimat tauhid la ilaha illallah, mengesakan Allah pada perbuatan, kena letak sempadan molek, kena letak pagar molek. Tak letak sepadan pagar molek, dia terundur kepada Jabariyah pula. Tu kena kemah lah. Sebab kitab kita ni lepas dah tau. Hak tajuk Ahli Sunnah, Qadariyah, Jabariyah, di muka surat 41 dahulu. Kan surat 41 dahulu kan? Bicara berkaitan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, Jabariyah dan juga Mu'tazilah Qadariyah. Di muka 41 dahulu. Hak Mu'tazilah Qadariyah ni, terlucuk kalimah la ilaha illallah. Kejak dah dengan kalimah la ilaha illallah, kena letak pagar molek. Takut dia terundur kepada akidah Jabariyah pula. Mengesakan Allah pada perbuatan, segala-gala perbuatan Allah, diri pilihan kita pun perbuatan Allah, diri gerak diam usaha kita pun perbuatan Allah. Tapi kok mana pun kita di sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakikinya pilihan hamba adalah perbuatan Allah, walaupun hakikinya gerak diam hamba berusaha adalah perbuatan Allah. Tak ada pilihan hamba, tak ada perbuatan hamba hakikinya keesaan Allah pada perbuatan, tapi tetap wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi hanya pada zahir lah. Hakikatnya tetap balik kepada keesaan Allah pada perbuatan. Jaga situ. Tak jaga situ, dia boleh terundur kepada akidah Jabariyah. Jadi kita kena kemah ni kalimat tauhid la ilaha illallah. Bicara akhirah, bicara tauhid, bicara iman, bicara akidah,
Persoalan barzah, persoalan akidah. Setengah menyatakan persoalan barzah akan ditanya akan sekalian pegangan. Ada setengah menyatakan akan ditanya sebahagian daripada bab pegangan. Tapi bicara akhirah lepas dia mati adalah bicara iman, bicara akidah, bicara tauhid. Nak mati pun fokus kepada la ilaha illallah. Tak ada dah suruh tambah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada dah. Sebab apa? Sesat dah situ. Tak ada dah semayang, tak ada dah puasa, tak ada dah, tak ada dah. Di situ adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi hanya suruh ajar orang yang hendak mati dengan kalimah la ilaha illallah. Tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Hak ginilah. Di lidah kita la ilaha illallah. Sunat ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Bukan di lidah, di hati. Di lidah hanya setakat la ilaha illallah. Kat tu je. Kalaulah yang tukang ajar tu dia tambah sampai ke Muhammadur Rasulullah, ataupun yang tukang ajar dah dia hanya ajar la ilaha illallah, tiba-tiba yang nak mati tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang tukang ajar ni bisik di telinga la ilaha illallah, dia pun turut la ilaha illallah, dia pun sambung pula Muhammadur Rasulullah. Maka disunatkan pada yang ajar tu ulang balik la ilaha illallah. Ada ni. Biar nak akhir kalam dengan la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan. Nak akhir kalam ada dengan la ilaha illallah lakinu mautakum la ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang akhir kalam la ilaha illallah, nescaya akan masuk syurga. Siapa yang akhir kalam la ilaha illallah, tiba-tiba yang nak meninggal ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhir kalamnya bukan la ilaha illallah. Sunat ajar semula dengan la ilaha illallah. Jangan tukang ajar yang dia ajar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni kena cicit telinga lah tukang ajar tu. Kata talqin dia pun pergi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita jetik telinga dia. La ilaha illallah kat tu sudah lah. Maknanya kalau terajar tambah Muhammadur Rasulullah ataupun tak ajar Muhammadur Rasulullah, tapi yang nak mati ni disambung kepada Muhammadur Rasulullah, disunatkan kita ajar kembali dengan la ilaha illallah. Walaupun ada pandangan menyatakan tak ada, berhentilah setakat tu sudah, sempurna dah dua kalimah syahadah, tak apalah. Walaupun dia tambah dengan Muhammadur Rasulullah, okay, senyap sudah. Ada pandangan yang berpandangan seumpama tu, tapi satu pandangan tak ada. Sebab Nabi hanya sebut, Nabi hanya suruh ajar la ilaha illallah. Nabi hanya sebut man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, nescaya masuk syurga. Habis jadi macam Nabi kata itulah. Kalau tambah dengan Muhammadur Rasulullah, maka tak sama dengan macam Nabi kata. Maka disunatkan ulang balik dengan la ilaha illallah. Gitu. Jangan pula gitu aja asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ajar mengucap dua kalimah syahadah. Tu dalam drama. Sebab dalam drama tu hok mati tu esok ada pula dalam drama, tak mati pun. Hok mati tu lah. Ke mati sungguh. Ada orang sanggup
berlakon bayar mahal hak mati sungguh. Ada? Tak ada. Tak ada dalam drama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak sunat gitu. Melainkan ada juga orang nak mati sunat kita ajar dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan kalau kita betul-betul harap dia mengucap dua kalimah syahadah, wajib kita kena ajar dengan dua kalimah syahadah. Siapa ni? Orang nak mati tu orang kafir. Orang kafir nak mati, yang mana kita dengan dia baik dan dia punya cita-cita nak masuk Islam tu disebut sok modah. Nak masuk Islam, suruh dia mengucap, dia kata nanti dulu. Nak masuk Islam, suruh dia mengucap, dia tangguh dulu. Pada ni. Tapi dia punya cita-cita, dia punya minat tu nak daripada agama. Tapi dia nanti dulu, lepas tu tangguh sampai masa nak mati. Ni barulah kita ajar dia dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu betul ada. Ajar orang nak mati dengan dua kalimah syahadah. Siapa ni? Orang nak mati hak bukan Islam, yang diharapkan Islam. Yang sangat-sangat diharapkan Islam. Sebab apa? Sebab hidup cerita semua nak masuk Islam. Dia cerita semua nak masuk Islam, tapi dia tangguh. Adalah perkara-perkara yang menyebabkan dia tangguh tu. Itulah barulah kita ajar dengan dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila dia turut sahaja hak dua kalimah syahadah yang dia ajar tadi, maka sah dia sebagai orang Islam. Apabila sah dia sebagai orang Islam, jenazahnya dimandikan, dikapankan, disembahyangkan dan dikebumikan di perkuburan orang Islam. Tapi persoalannya macam mana pada masa dia nak mati, pada masa dia mengucap dua kalimah syahadah, hanya ada seorang kawan dia sahaja. Tak ada saksi-saksi yang lain. Sebab masa yang asal kafir nak mati, dia berdua sahaja dengan orang Islam ni. Orang Islam ni pun ajar mengucap dua kalimah syahadah. Dia pun turut mengucap. Kemudian dia pun mati. Dia mengucap dua kalimah syahadah, dia pun mati. Jadi maknanya tidak ada saksi melainkan hanya seorang. Nak buat kira macam mana tu? Wallahu a'lam lah hukum dunia. Tapi hukum agama, saksi satu orang tadi diterima oleh kerajaan. Ini hukum agama. Hukum undang-undang, wallahu a'lam. Sebab apabila seorang saksi ni naik saksi bahawa dia sudah mengucap, macam mana keluarga si mati nak terima? Kamu ni, kita orang tak pernah dengar pun dia bercadang nak masuk Islam. Kamu ni bohong ni. Dia boleh bakir bohong. Sebab hanya ada seorang saksi. Ada ni. Adapun kalau sampai dah naik pada pejabat agama, keluar dah kad sebagai orang Islam, tu tak ada benda dah, tak ada ayah bala dah waktunya. Sebab rasmi dah. Dia bab Islam ni bab zahir. Dia kena secara terbuka. Ada ni bab Islam hukum atas dunia. Jadi pergi pada jabat agama, dapat kad secara rasmi, tu tak ada isu lah waktunya. Hak ni tak ni. Dia mengucap dua kalimah syahadah di dekat nak mati dengan hanya seorang saksi. Dan juga hukum agama memang diterima. Dihukumkan sebagai orang Islam, menjadi kewajipan disempurnakan jenazahnya sebagai orang Islam. Hukum agama kita. Tapi macam mana kalau berlaku seumpama tu, dah wallahu alam lah. Yelah kadang-kadang yang bukan Islam ni, hak masuk Islam molek-molek pun dirahsiakan daripada keluarga. Tu sampai masa mati keluarga nak sempurnakan jenazah dengan agama kafir hak asal. Tapi dia sudah masuk Islam senyap-senyap dan sudah ada kad rasmi daripada pejabat agama, tu senang.
Waktu kadang-kadang tu dekat-dekat nak kena bakar dah jenazah tu. Sempatlah. Didatangkan ni bukti bahawa ni kad bahawa si mati sudah masuk Islam. Sebab apa? Sebab dia rahsiakan daripada keluarga. Dia masuk Islam, dia rahsiakan daripada keluarga. Sebab dia tahu keluarga dia akan bantah. Mana mungkin dia akan maklumkan kepada keluarga perlahan-perlahan. Tak sempat, tiba-tiba dia mati. Memang keluarga dia tak tahu, keluarga dia akan uruskan jenazahnya dengan agama kafir lah. Ini hak timbul last minute ni. Keluarga pun serah kembali kepada pejabat agama. Hak tu dah apa, sebab dia memang ada surat dah. Cuma keluarga tak tahu. Hak ni keluarga tak tahu. Dan tak ada pun surat. Saksi pula seorang je. Macam mana nak kira? Mungkin orang bukan Islam kata kamu bohong. Kamu seorang je ada. Ya kedok Kalau ada CCTV tak apa tau. Kalau betul ada CCTV, buka CCTV lah. Tengok mulut dia ngucap macam mana. Tu boleh pakai lah tu. Dah. Kalau ada CCTV. Kalau tak ada CCTV nak kira mana? Hukum agama terima saksian dia tu. Dalam bab Islam, bab harta tak terima. Bab harta dia kena ada 2 saksi. Sebab harta ni pusaka mempusakai ni, bab harta dia kena ada 2 saksi. Ini bab sebagai orang Islam, dengan 1 saksi sudah diterima. Tapi nak buat macam mana ni? Wallahualam lah. Dari segi undang-undangnya. Tapi nak ceritanya, hak orang nak mati ajar dengan 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini hak bukan Islam yang diharapkan kepada Islam. Sebab dia nak masuk Islam sebut berulang kali. Ini barulah ajar 2 kalimah syahadah. Ini orang Islam baka Islam keturunan nak mati digajar asyhadu an la ilaha illallah. Tak kena gitu. Cuma sunat ajar la ilaha illallah jua. Tak sunat tambah dengan Muhammadur Rasulullah. Mana tambah dengan Muhammadur Rasulullah. Tambah dengan Muhammadur Rasulullah disunatkan ulang kembali dengan la ilaha illallah. Dia hak berkaitan dengan kita ajar kalimat tauhid la ilaha illallah ni ada adab-adab dia lah. Ada adab-adab dia. Maknanya kita bukan tekan. Kita tekan hukumnya makruh. Jangan pergi ngucap makruh seumpama tu. Kita menekan orang yang ketika sakaratul maut. Orang dalam keadaan huru-hara seumpama tu, kita tekan pula ngucap hukumnya makruh. Kita hanya pergi bisikkan dengan la ilaha illallah, dia pun turut berhenti. Ada ni selagi tidak bercakap dengan perkataan lain, berhenti jadi aja. Tadi dah sejam 2 jam dah. Kalau yang nazak mula-mula tu dia sudah ucap dengan la ilaha illallah tadi dah. Kena baru semula sebab sejam 2 jam dah. Tak ada. Baru-baru tak ada. Sebab itu akhir kalam. Dah. Itu akhir percakapan dia. Walaupun sejam 2 jam tak mati lagi, itu akhir kalam dia sudahlah. Tak nak baru-baru lah. Dan ni jangan dah mikir pula sejam 2 jam expire dah. Baru pula. Tak ada. Sampai ke esok pun tak ada. Dia bercakap. Barulah kita ajar semula dengan la ilaha illallah. Bila dia bercakap saja, akhir kalam dia sudah perkataan lain. Dia bercakap saja nak air, dia kata. Jadi akhir kalamnya nak air. Ketika tu barulah kena ajar semula la ilaha illallah. Ajar masih di tengah berat lah. Jangan pula nak minum air ketika ajar pula la ilaha illallah. Letak di dia orang dah harga nak air, dia kena ajar la ilaha illallah. Mari air dulu. Kena pandai sini. Yang nak ajar tu pula disunatkan bukan yang menerima pusaka.
Bukan yang menerima pusaka dan bukan orang yang berkelahi dengannya. Faham tak ni? Sunat-sunat. Bukan yang menerima pusaka. Yang bukan penerima pusaka ni contoh menantu. Yang bukan menerima pusaka contohnya cucu. Tu. Tu aja. Bukan anak-anak yang menerima pusaka. Sunat je. Faham tak ni? Takut timbul tohmahan. Tohmahan. Oh, kuat aja mengucap. Sebab apa nak suruh mati cepat? Sebab apa? Sebab nak makan pusaka. Mana? Kita orang makan pusaka, anak nak ajar la ilaha illallah. Sungguhnya ajar. Sebab apa? Sebab ayah ni nazak dah ajar. Hak nazak ni segar semula. Masa ayah tengah-tengah tak bersedar tu, dengar mu kuat ajar ayah mengucap nak arti ke? Mana? Takkan mati segar semula. Kan ada orang kan nampak nak mati dah, segar semula. Dia pun ingat ayah masa tu walaupun sedar tak sedar pun dengar tu, kamulah yang sungguhnya nak saya mati. Sebab tu ajar la ilaha illallah. Sebab apa? Kamu nak makan pusaka gitu. Takut timbul tomahan. Maka disunatkan yang ajar bukan penerima pusaka. Kalau tak ada. Yang ada hanyalah penerima pusaka saja. Suruh yang paling hampir dengan arwah yang ajar. Anak-anak ada belaka ni. Hak timbul pusaka tak ada orang lain. Suruh hak paling hampir dengan hak nak mati. Hak bosu ke gitu. Suruh hak paling hampir. Tomahan akan jadi kurang sedikit. Apa ada ni? Ni hak sunat je, bukan kata salah. Anak yang menerima pusaka ajar la ilaha bukan. Cuma disunatkan. Begitu juga jangan yang ajar tu orang yang memusuhi. Sebab apa? Memang langsung mati. Sebab balah. Pada ni. Tapi kalau tak ada orang lain dah pada masa dinazak, cuma ada kawan dia balah dah dengan dia yang ada situ, dia ajar lah. Tapi kalau ada orang lain, suruh lain gajar. Sebab apa? Sebab dia balah dengan hak nazak tu. Akan timbul tamah lah pulanya. Oh, mentang-mentang lah balah. Suka sangat nak suruh mati. Sebab tu dia ajar la ilaha illallah. Agama jaga belaka tu. Agama jaga belaka. Disunatkan yang ajar la ilallah bukan penerima pusaka dan bukan yang bermusuhan, yang balah bukan. Sunat. Gitu je. Tapi biasanya yang ajar anak lah yang ajarnya. Walaupun menantu ada. Surah menantu ajar. Menantu hok kuat sangat nak harta pusakanya. Dia sudah lapis yang kedua. Atau pandai dia nak kecek lah hartanya. Ada ni. Hok anak sebenar dak tu mana dengan harta pusaka. Hok menantu hok kuatnya. Dah tu hok lapis kedua tu. Mana kalau ada anak, ada menantu, ada cucu, suruh menantu, suruh cucu yang ajar. Tapi orang kita ni biasanya anak je yang ajar. Macam menantu tu dia jauh sikit gitu je lah. Cuma disunatkan, bukan kata salah. Disunatkan yang ajar, bukan di kalangan yang menerima pusaka. Jadi dia ada adab-adab juga. Bicara macam mana ketika orang yang nak mati, kita nak ajar dengan la ilaha illallah. Dia kena ada ilmu belaka ni. Masa nazak lepas dia mati dalam keadaan menghadap kiblat. Dia bukan masa nazak, bukan lepas dia mati menghadap kiblat. Dia terlentang uzur tu dah, dia pun memanglah sunat menghadap kiblat. Orang kita ni kadang-kadang letak katil menghadap kiblat selepas mati. Pada masa kawan tu terlantar bertahun-tahun, langsung tidak menghadap kiblat. Oh, lepas dia mati baru dia pusing katil. Dia pusing katil pun nak letak kepala kepada arah kiblat. Tu membelakangkan kiblat gitu. Kaki berlunjuk ke kiblat. Bila pusing katil ni? Lepas mati. Selepas mati, ketika nazak, ketika terlantar, letak menghadap kiblat. Pusing katil awal-awal. Jangan terlantar tu bertahun-tahun tidak menghadap kiblat. Mati barulah nak letak menghadap kiblat.
Kalau mati boleh letak menghadap kiblat, boleh pahala ke siapa? Letak menghadap kiblat. Boleh pahala pada si mati? Tak. Boleh pahala pada yang letak menghadap kiblat lah. Nak suruh si mati dapat pahala, masa dia terlantar tu kita letak dia menghadap kiblat dah. Dia boleh pahala dah menghadap kiblat. Hak bertahun-tahun dia terlantar, hak dalam keadaan menghadap kiblat. Kalau kita letak menghadap kiblat lepas dia mati, dia tak ada pahala dah. Ada ni. Sekarang dia mati. Barulah anak-anak ni pusing kata letak menghadap kiblat. Sebab apa tu? Sunat. Daripada sunat boleh ke siapa? Boleh kepada anak-anak. Lepas tu pada masa si mati tu terlantar bertahun-tahun tu, kamu letak tak katil tu menghadap kiblat biar dia boleh pahala tidur menghadap kiblat? Tak letak pun. Kurang eh? Biasa gitu. Masa terlantar tidak menghadap kiblat. Lepas daripada mati barulah menghadap kiblat. Cuma orang kita ni jarang buat lah. Dia sebenarnya menghadap kiblat ni mengiring. Mana dia masa terlantar pun kena banyakkan mengiring. Tapi orang uzur ni tak boleh mengiring. Dia tak mampu, dia kena melentang. Kalau melentang kok kaki kena menghadap kiblat lah katil tu. Tapi yang afdalnya memang mengiring. Masa nak nazak pun kita buat mengiring. Selepas meninggal pun kita letak jenazah dalam keadaan mengiring. Pada ni mengiring macam mayat dah kubur tu lah. Masa nazak selepas daripada meninggal, disunatkan menghadap kiblat, letak mengiring sebagaimana hak mayat dalam kubur. Tapi itu jarang kita buat. Satu laginya melentang. Melentang dengan bahawa kaki menghadap kiblat. Itu dipanggil menghadap kiblat ketika melentang atas belakang. Tapi menghadap kiblat ketika melentang atas belakang ni bukan pada masa nazak kita nak ajar la ilaha illallah, bukan lepas dia mati, masa dia terlantar, bukan masa terlantar yang kita duduk tidur tiap-tiap malam tu pun kaki menghadap kiblat, berlunjuk ke kiblat. Itu tidur menghadap kiblat. Dia kata orang tua marah. Orang tua suruh letak kepala ke kiblat. Kalau letak kepala ke kiblat, letak kepala ke kiblat, makna bukan menghadap kiblat. Itu menghadap Jepun. Tak ada Jepun. Kan matahari naik tu kan Jepun kan? Dia pun menghadap muka ke matahari naik. Menghadap ke Jepun sebab orang tua ni dia ngaji dengan askar Jepun. Askar Jepun suruh tidur menghadap ke Jepun kan? Ke ikut pada pandang timur. Dulu pandang timur tu. Dulu kan? Pandang timur, maka masa tidur pandang ke timur. Tak, kita pandang ke kiblat tidur, bukan pandang ke timur. Tu kan? Bukan dulu dasar kerajaan pandang ke timur. Orang pun pakat tidur pandang ke timur. Muka kaki menghadap ke timur. Itu menghadap Jepun, membelakangkan kiblat. Tidur melentang menghadap kiblat, kaki itu berlunjuk ke kiblat. Orang tua marah, kita tak pakai buah orang tua, kita pakai hukum syarak. Jadi selama-lama tidur membelakangkan kiblat, tidur dah lah banyak 7-8 jam tanpa pahala menghadap kiblat. Sebab apa? Sebab membelakangkan kiblat dia ikut ajar orang tua. Dia menghadap kiblat sama ada mengiring macam mayat dalam kubur, menghadap kiblat sama ada melentang, kaki berlunjuk kepada kiblat. Itu dipanggil menghadap kiblat. Dan memang ada orang yang sudah meninggal nak pusingkan katil, nak pergi kepala ke kiblat, ada kaki. Tapi bukan pada masa nazak, bukan pada masa lepas dia mati. Sebelum tu pun biarlah menghadap kiblat. Jadi banyak perkara yang kita nak kena bicara, nak kena belajar. Lepas dia mati nak buat macam mana, baca apa, tutup mata, letak kain di dagu, ikat di kepala. Lepas tu kita kita lipatkan dia punya ni panggil apa, sendi-sendi. Ada ni. Sendi-sendi tu kita buat lalu dah. Bila dah lambat buat dia dikerah. Pada ni. Lepas tu pakaian yang ada kita tukar, letak umpama tu jelah. Tak mau pakaian yang menekan tubuh. Dia punya kena bicara hak adat-adat. Ketika nak mati, selepas mati macam mana orang hidup nak buat.
Bukan cerita orang mati dah ni, cerita orang hidup. Macam mana cara nak buat. Itu semua ada ilmu belaka tu. Ya, cara nak talqin pun ada, siapa nak talqin pun ada bicara. Jadi hak pada masa nak mati, sunat ajar hanya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Maka Muhammadur Rasulullah sunat kita ingat di hati. Di antara laginya yang memang tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah adalah ketika kesudahan azan. Ketika kesudahan azan, ketika kesudahan iqamah adalah la ilaha illallah. Kesudahan azan, iqamah adalah la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kesudahannya akhirnya dengan la ilaha illallah. Akhir dengan la ilaha illallah. Tu bila sama, tukang iqamat sama, tok sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Ni kadang-kadang bunyi di speaker ni, tu bila la ilaha illallah kuat tu, bunyi di speaker Muhammadur Rasulullah secara perlahan. Tok sunat, tok sunat. Tahu tak? Ni biasa dengar di speaker tu bila. Tu bila ni hak awal pun dibaca macam-macam dah. Hak awal tu dibaca macam-macam dah. Tok sunat belaka tu. Tok sunat tak ada. Tak ada bacaan yang disunatkan sebelum azan. Tak ada. Tapi kalau dibaca tu apa dia? Zikir. Boleh pahala zikir. Tapi tak ada lah satu-satu bacaan zikir yang disunatkan sebelum daripada azan. Tidak ada. Nak baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum azan, tak ada sunat. Tapi kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim, dosa ke? Tak dosa. Itu zikir, boleh pahala semata. Tapi tak sunat pula tak situ. Ada ni. Tapi dengan dia kata Bismillahirrahmanirrahim boleh pahala. Macam yang hidup baloh nak buat di sekolah, takbir muqayyad dia kata. Sekolah hari Rabu kan hari 13 Zulhijjah kan. Dia nak program takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni lepas sembahyang. Sekarang ni bukan lepas sembahyang. Dia nak takbir muqayyad. Pokok ustaz. Dia tu 2-3 orang ustaz pakar. Lepas tu komen lah cikgu komen. Cikgu kata tak ada sunat takbir muqayyad gitu. Tapi bukan lepas sembahyang. Cikgu komen. Tak pakar lah. Cikgu nak pakar macam ni. Ni ustaz. Lepas tu dia kata dah berdosa ke kalau kita takbir? Takbir berdosa apanya? Zikir. Boleh pahala lah. Tapi atas nama takbir muqayyad sempena raya haji dah betul. Tapi atas nama takbir hari-hari boleh pahala takbir. Tiap-tiap hari buat takbir raya. Tapi bukan takbir raya, lagu je, lagu raya. Tapi takbir buat hari-hari. Boleh pahala? Boleh pahala zikir. Cuma tupang lagu takbir raya kejut orang tau. Tiap-tiap pagi takbir raya budak sekolah. Bukan. Takbir raya apa? Lepas tu lagu raya. Tapi takbir zikir. Boleh pahala? Boleh pahala. Tapi atas nama takbir muqayyad 13 Zulhijjah hari Rabu baru ni tak ada. Sebab takbir muqayyad lepas sembahyang. Tapi tak orang tu buat cikgu tu. Cikgu boleh cikgu sains. Aku tu ustaz belum 2-3 orang sujud kita takbir. Boleh hadiah pula budak hok takbir lebih sedap. Boleh hadiah pula. Lepas tu cikgu lah kata, kita lah takbir dah. Nak kata mana kata dia. Dah tak apa kata, takbir tu boleh pahala. Takbir boleh pahala. Tapi bukan atas nama pahala takbir muqayyad hok lepas sembahyang. Sebab dia bukan sembahyang. Betul lah masih lagi ada takbir muqayyad sebab hari Rabu baru ni 13 Zulhijjah.
Rabu baru ni 13 Zulhijjah. Tapi muqayyad ada lagi pagi tu. Tapi takbir muqayyad ni takbir yang berkait dengan semayang. Mana je letak nak takbir muqayyad hari 13 Zulhijjah? Tak betul. Kalau kata nak takbir, takbir hari-hari pun tak apa. Ada ni. Tapi letak tak kena lah. Macam kata sebelum azan, tak ada bacaan. Walaupun ada pandangan daif menyatakan sunat berselawat sekali sebelum azan. Tapi bagi pandangan Imam Nawawi, tidak ada sebarang bacaan sebelum kita azan. Tidak ada. Terus kepada azan. Yang ada hanyalah selawat sekali sebelum iqamah. Selawat sekali sebelum iqamah. Tak buat-buat pula. Tok Bilal. Tok Bilal bukan Tok Bilal baru. Tok Bilal daripada muda. Bukan Tok Bilal dia je. Ayah dia Tok Bilal. Bukan ayah je Tok Bilal. Toki dia Tok Bilal. Tok Bilal belakang. Tapi belajar tak hukum hakam untuk azan tu. Iqamah. Dah, tak mana belajar pun hukum fiqh macam mana. Dia hanya comel sebutan azan. Dia hanya comel sebutan iqamah. Hukum fiqh dia hak lain macam mana? Tak ada. Tak pernah belajar. Ada ni. Oh tu jadi sebelum azan tu baca macam-macam. Lepas tu tarjih ada ke tak? Langsung tak ada tarjih. Kita bukan Tok Bilal, tak kena tarjih tak apa. Kan selepas daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kena tarjih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunat tu. Jadi asyhadu an la ilaha illallah 2 kali secara perlahan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali secara perlahan. Lepas tu barulah asyhadu an la ilaha illallah secara kuat. Jadi antara Allahu Akbar dengan asyhadu an la ilaha, dia akan ada senggang situ. Sebab dia berhenti sekejap ditarjih. Sunat. Tak ada tarjih je ni. Tak ada. Tok Bilal bergenerasi. Tapi hukum fiqh tak pernah belajar. Kerja dia dah tu. Belajarlah hukum fiqh. Ada ni. Ada pula, ni bukan masjid surah. Dia kata awal belaka. Perlahan. Asyhadu an la ilaha illallah, dia kata dulu baru dia dengan kuat. Hal lain pun sama juga. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Lepas tu hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Bola hayya 'alal falah. Hak benda pula gitu. Dia kan kata dulu kan perlahan baru kata kuat. Hak 2 kalimah syahadah je. Oh ni reka pula. Habis tak bagus sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia perlahan tu baru kuat. Habis dia buat gitu. Dah. Hanya 2 kalimah syahadah saja. Sunat nak kata secara perlahan. Dahulu kalau kita dengar tarjih perlahan tadi sebab bunyi di speaker, kita yang dengar ni sunat jawab tarjih dia tu. Hak asyhadu an la ilaha illallah kuat tu memang kita sunat jawab. Hak perlahan ni kalau terdengar di kita, sunat kita jawab tu dulu. Pada. Tapi tak ada tarjih dah sekarang ni. Ada. Hak sunat dia dah buat. Hak sebelum azan tak ada bacaan, dia baca bagai-bagai. Sebelum iqamah tu adalah selawat. Ni tak sebelum iqamah saf. Oh dia qamah. Saf apa? Qamah lah. Dia kau buat sekali. Saf. Siapa ajar gitu? Banyak tak bila gini. Saf. Apa saf? Siapa ajar gitu? Qamah lah. Tak tahu lah tu. Mana gitu? Dia tigu gitu je. Kita senang ni, kita kuliah duha. Tak ada masalah tak kait dengan semayang. Kalau kuliah maghrib susah. Kalau tu bila maghrib, nanti tu bila isyak nak qamak saf. Lepas tu masa kuliah maghrib tu dia sebut. Lepas tu kenapa dia masa nak iqamah isyak dia saf? Kan tadi masa ustaz ngajar sebut dah kan tak sunat. Dari mana dengar orang ngajar? Dia temu lagi balik.
Dia mari nak bang je, nak iqamah je. So, dia ada pesan gitu. Kita belajar. Dia balik, orang ngajar dia balik. Pernah satu ketika saya tekan di satu masjid, kita makmum ni jangan segera berpindah rukun, melainkan tu imam Allahu Akbar sampai di tempat rukun yang imam pindah, barulah makmum pun bergerak. Sunat begitu. Hak tu utama sekali, hak nampak nanti antara i'tidal kepada sujud yang pertama. Hak tu nampak. Nanti kita boleh tengok isyak nanti. Tu imam Allahu Akbar, barulah bergerak. Sunat gitu. Tengok isyak nanti macam mana. Siapa tanya semai isyak, tu imam pun sami Allah liman hamidah. Hak tu kalau cepat pun tak nampak. Tegak i'tidah, tu imam pun Allah. Hak sama cepat dengan tu imam, tu bila belakang tu. Hak makmum ramai-ramai ni tunggu belakang. Lepas tu kata, apa tu bila? Dia tak mengaji, dia lari masa orang ngajar. Jadi tu bila hak belakang tu imam. Mana tu imam gerak daripada i'tidah sikit je, dia bergerak dah. Nak sekali dengan tu imam. Jadi tu bila kan? Baru tadi maghrib tadi, peringat dah. Kita nanti boleh tengok nanti. Daripada i'tidah pada sujud yang pertama, mai isyak nanti boleh nampak. Orang ramai-ramai ni comel belaka. Tu imam daripada i'tidah Allahu Akbar, barulah bergerak. Tu bila seorang dia belakang tu. Hok sama laju dengan tu imam. Sebab apa? Maghrib tadi dia tak belajar, dia tak peduli. Dia hanya ditugaskan untuk azan dan iqamah. Dia tidak dibayar elang untuk belajar agama. Jadi pihak kerajaan, Tok Bila sama, Tok Imam sama, jangan hanya bagi allowance untuk Bila, jangan hanya bagi allowance untuk Imam, bagi allowance belajar kuliah maghrib. Dia belajar lah. So kerajaan bagi allowance. Sebab puak ni nak tunggu allowance baru dia nak buat. RM10 ke RM20 ke semalaman. Kena saing lah. Tok Bila, Tok Imam, hak mana hak ikut kuliah maghrib, kena ustaz yang mengajar tu saing. Okey, saing. Ada dia saing. Dia boleh keling RM10 ke RM20. Kalau tidak dia lari. Sebab dia hanya mari bertugas untuk elang dia saja. Kalau imam bertugas imam, kalau Bila bertugas Bila. Belajar kuliah maghrib bukan tugas dia. Lepas tu dia tak peduli. Kena we elang, sekajang dia we elang. Lepas tu siapa yang nak saing ni? Nak mengesahkan dia belajar? Ustaz. Buat macam ni. Buat macam orang hak dalam tu. Parul apa? Parul ni orang hok bawa keluar lokat tu. Saya mula-mula kejut kok. Dia mari ustaz tolong saya ustaz Saya benda pula. Saya mengesahkan saya masuk keluar ustaz. Kenapa? Dia macam tu lah, macam parul. Mana dalam tempoh percubaan ke apa? Ketakut gitu orang hok bawa keluar. Jadi saya kata saing lah. Saing baru kita mengesahkan dia ada tadi. Abang apa tu? Bukan parul dah, dipanggil percubaan ke apa? Dia baru dibebaskan. Tapi dia kena apa-apa ya dia kena saing lah. Mana kita mengajar saing. Yang mengesahkan bahawa dia ni menghadiri kuliah maghrib. Saing ada. Jadi Tok Imam tu bila apa kena saing biar dia boleh bertuntut elang kuliah maghrib. Tidak dia lari. Tapi ni kita kuliah duha tak apalah. Tak babik dengan Tok Imam Tok Bila untuk sembahyang maghrib, untuk sembahyang isyak. Mereka soh iqamah. Lepas tu bila makmum disunatkan bangun, selepas tu bila iqamah ni, bila tu imam sunat bangun, bila anak makmum sunat bangun, itu khilaf pandangan mazhab pula. Kalau mazhab Hambali, dia antara hayya alal falah dengan qarqamatis salah. Antara mazhab Hambali dengan mazhab Hanafi, antara dua itulah. Hak kena bangun masa hayya alal falah ataupun bangun pada masa qarqamatis salah. Adapun mazhab Syafi'i kita makmum bangun selepas selesai iqamah. Mazhab Maliki boleh bangun bila-bila masa. Ni pula nak makmum ni pula. Mazhab Syafi'i kita habis iqamah baru bangun. Makmum di mana? Makmum sudah melengkapi saf. Sebab makmum sudah datang tadi, makmum sudah rebut saf yang pertama. Sebab makmum datang tadi sudah rebut saf yang pertama. Sebab rebut kan? Tapi makmum kita tidak rebut saf pertama. Semayang qabliyah duduk belakang. Tu, dia tak rebut. Sebab apa? Sebab dah tahu kelebihan saf pertama.
Nabi kata kalau tahu kelebihan saf pertama, mana kena undi kalau tidak akan berebut. Tapi orang kita dah berebut pun saf pertama. Jadi maknanya pada masa ni, pada masa iqamah tu makmum di saf pertama dah. Jadi kalau kita duduk belakang, kita bangun bila ni kalau mazhab Syafi'i? Sekira-kira habis iqamah kita sudah berdiri dalam saf. Tapi kalau kita duduk dalam saf pertama dah, bila kita bangun? Selesai iqamah baru kita bangun. Itu mazhab Syafi'i. Tak payah nak saf gitu. Selawat sekali. Atau ada selawat sebelum iqamah, bukan saf gitu. Lepas daripada azan dan iqamah, lepas ada azan dan iqamah tu bila yang iqamah hanya Allahu akbar la ilaha illallah jua, tidak disunatkan tambah Muhammad Rasulullah. Ini bunyi di speaker Muhammadur Rasul, tak sunat. Hak tak sunat ginilah. Sunat ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Gitu. Itu tu bila dan juga yang iqamah. Kita ni pula yang tukang mendengar. Yang mendengar azan dan iqamah. Kita hanya disunatkan jawab faqulu mislama yaqul. Faqulu mislama yaqulul muazzin. Nabi kata, katalah oleh kamu sebagaimana yang dikata oleh muazzin. Muazzin kata Allahu akbar, kita pun kata Allahu akbar. Muazzin kata la ilaha illallah, kita pun kata la ilaha illallah. Tak sunat kita tambah Muhammadur Rasulullah. Tu ya. Ini kita yang tukang menjawab azan dan iqamah ni. Di akhir azan dan iqamah la ilaha illallah, kita pun menjawab la ilaha illallah. Tidak sunat kita tambah pada jawapan Muhammadur Rasulullah, maka disunatkan kita ingat di hati. Yang disunatkan selepas azan dan iqamah, yang disunatkan selepas kita menjawab azan dan iqamah adalah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali. Itu disunatkan. Mana tu bila la ilaha illallah, tak sunat tambah Muhammad Rasulullah, sunat selawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, barulah angkat tangan berdoa. Itu sunat. Tambah Muhammad Rasulullah tak sunat. Yang sunat selawat. Kita yang menjawab pun sama. Jawab hanya la ilaha illallah, tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Yang sunat kepada kita sebelum kita berdoa adalah selawat. Sebaliknya, kita Muhammad Rasulullah tak sunat, kita tambah selawat yang sunat, kita tak kata. Ni degi pokok. Kena degi pokok. Degi pokok lah. Hak tak sunat, hak tak suruh dia buat. Hak suruh dia tak buat, bukan degi pokok. Hak tak disuruh dia kata. Hak disuruh selawat dia tak kata. Tu degi pokok. Perasan tak dengan dia hakim, dia ada bank kan. Tiap-tiap masuk waktu semai ada bank. Perasan tak? Lepas bank tu selawat terlebih dahulu, barulah tu bila dia doa azan. Sebab tu kalau di setengah-setengah negara di Asia Barat, nak lupa dah saya, orang duk cerita, memang Tok Bilal selepas je la ilaha illallah dia selawat kuat-kuat di speaker. Dia selawat dulu, barulah habis lah, barulah dia berdoa. Dalam kitab Fiqh Islami wa Adillah tu, itu di antara bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang hasanah. Habis bang la ilallah tu bila diselawat di speaker. Sepatutnya bukan selawat di speaker, selawat sendiri-sendiri senyap-senyap sudahlah. Kalau di speaker tu azan yang disunatkan kita kuatkan suara. Selawat tak ada dah kuat suaranya, selawat sendiri. Tapi di negara mereka kuatkan. Tapi kuatkan selawat lepas azan ni bukan perkara yang baru. Tengok pada yang kitab Fiqh Islami ada cerita perkara ni. Dimulai pada masa
Salahuddin Al-Ayyubi dah nak tengok ada kisah dalam fiqh Sami' wa Adillah tu. Tapi dia dikatakan itu bid'ah yang hasanah. Ada ni. Tapi nak ceritanya tu bila lepas habis la ilaha illallah, masih qomat lepas habis la ilaha illallah, ni kita yang tukang mendengar ni, kita pun jawab la ilaha illallah, tak sunat tambah Muhammad Rasulullah. Yang sunat sebelum berdoa kita berselawat sekali baru kita berdoa. Buat macam dia Hakim tu. Yang tidak disunatkan kita tambah Muhammad Rasulullah, kita ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Maka eloklah kita ingat di hati kita Muhammadur Rasulullah bersama dengan la ilaha illallah. Kemudian daripadanya pun daripada la ilaha illallah. Kalau tidak begitu, di hati kita tak ingat akan Muhammad Rasulullah, nescaya bersamaan tauhid kita dengan tauhid Yahudi. Kerana tauhid Yahudi ia pun mengaku Allah satu, tapi Nabi Muhammad ia Yahudi tidak mengaku jadi rasul. Bukan Nabi Musa ilah rasul. Ni puak-puak yang Yahudi, Nabi Muhammad bukan Rasulullah. Rasulullah hanya Nabi Musa alaihissalam. Maka kalaulah kata kalau tidak tambah Muhammad Rasulullah, macam tauhid Yahudi lah. Sebab Yahudi mengaku Allah Ta'ala jua Tuhan. Dan Uzair anak Allah. Dia kata bukan Tuhan. Kalau tak tambah dengan Muhammad Rasulullah, jadi bersamaanlah tauhid kita dengan tauhid Yahudi. Tapi di sini bukan bersamaan jadi kafir, bukan. Jadi gitu seolah-olahnya. Dah la ilaha illallah. Mana Muhammad Rasulullah? Tak sunat kata lidah. Tak apalah tak sunat kata lidah. Ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Itu kaifiah mengucap akan la ilaha illallah. Terima apa yang dibawa oleh Rasul. Wallahu a'lam.